Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Dialog Tiga Penjuru. Kita mendengar saban hari risiko ataupun kegusaran masyarakat, termasuk para ibu bapa, guru dan juga ahli-ahli politik, termasuk masyarakat sivil yang kita dengar bahawa lebih daripada 400,000 ataupun sekitar 72.1% lepasan SPM tidak mahu menyambung pelajaran. Ini statistik yang kita dapat pada 2019, dan daripada 560,000 calon SPM, hanya 170,000 sahaja memilih untuk menyambung pelajaran mereka, sama ada di peringkat TVET, peringkat diploma ataupun di peringkat ijazah. Jadi trend ini berterusan untuk tahun-tahun ketika kita melalui pandemik COVID-19 pada 2020, 2021 dan 2022, dan begitu ramai pada ketika itu pekerja diberhentikan kerja mereka ataupun mereka mendapat gaji separuh ataupun peniaga gulung tikar dan sebagainya. Dan selepas itu, ketika COVID-19, kita lihat banyak ruang pekerjaan baru dalam gig ekonomi terbentang luas ataupun dicipta. Kerana kita dalam lockdown, masyarakat memerlukan barangan harian, makanan dan sebagainya. Jadi bekerja dalam perkhidmatan e-hailing, penghantar makanan ataupun pelbagailah platform gig ekonomi dalam talian menjadi ruang untuk anak-anak muda menceburi ataupun mencari duit poket mereka sementara sekolah ditutup ataupun universiti ditutup ataupun pelajaran dilakukan dalam talian. Jadi trend ini amat merisaukan, tetapi mungkin di satu pihak menganggap ini satu ruang yang perlu kita cermati dan lihat realiti generasi muda hari ini mungkin tidak sama dengan generasi saya ataupun generasi yang lebih berumur, kerana mereka lebih terdedah dengan digitalisasi dan juga media sosial. Jadi mereka tidak minat untuk sambung belajar di peringkat yang tertinggi, dan banyak sekali peluang pekerjaan dalam gig, dan juga mereka terpengaruh begitu luas sekali dengan rakan-rakan sebaya mereka di dalam media sosial, menganggap di peringkat diploma, di peringkat TVET ataupun di peringkat ijazah bukan satu jaminan untuk mereka mendapatkan gaji ataupun pekerjaan yang lebih baik selepas mereka bergraduan. Jadi untuk melihat isu ini, tiga ahli panel sudah pun bersedia. Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak di talian sekarang, Naib Chancellor dan juga Ketua Eksekutif Perdana Universiti dan juga mantan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah, sihat. Masih ada open house lagi? Ni Kak Pejabat saya. Okey. Di Taman Okey. Sarah. Terima kasih Prof kerana sudi sentiasa bersama kami di Esra Awani. Saudara Muhammad Alif Zainal Arif, rakan saya juga, panggil dengan Mavericknya, graduan dalam bidang jurusan ekonomi dan mungkin dapat mewakili anak-anak muda pada hari ini. Alif, apa khabar? Selamat Raya. Alhamdulillah sihat. Selamat Raya Haji, sihat. Ya, kita menuju ke Hari Raya Haji, ya. Tapi Haji pun kita panggil Haji. Betul. Minggu dah lepas lah. Okey, terima kasih Alif kerana sudi bersama kami pada malam ini. Khairul Anwar Muhammad Zaki, pengasas dan juga Ketua Peguam Eksekutif Pandai Education Sdn Bhd. Khairul Anwar, apa khabar? Alhamdulillah, baik-baik. Okey, terima kasih. Mungkin pengalaman Khairul Anwar dalam bidang pendidikan dan juga menyediakan aplikasi dalam talian berkaitan dengan Pandai Education ini mungkin memberi senario dan realiti sebenar mengapa anak-anak muda kita tidak berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam konteks yang tradisi kita lakukan bagi generasi hari ini. Jadi Prof, mungkin kita nak mulakan. Jadi dengan angka yang agak menggerunkan sekitar ratusan ribu dan tak sampai 200,000 dari jumlah hampir setengah juta calon SPM saban tahun yang memilih untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi itu. Apa maksud yang boleh kita baca trend ini berterusan dari 2019 hinggalah tahun 2022? Pada pandangan Prof. Ya, saya selalu percaya kepada data. Ya, data kalau data tu data yang baik, ya, dia tak menipu. Jadi kita kena berasaskan pada data dan fakta. Ya. Jadi dengan sebab itu, apabila kita melihat kepada statistik yang telah dikumpulkan yang menunjukkan bahawa berapa ya, saya kira mungkin 1/4 sahaja yang pilih untuk belajar lah, lebih kurang lah ya, 170,000 daripada 500,000 tu ya. Maka ini merupakan satu angka yang pada saya agak besar lah ya. Kerana tempat nak belajar di universiti ni banyak kan. Jadi
peluang disediakan, tempat juga ada, dan sehingga hari ini pun semasa saya jadi naib chancellor di Universiti Awam dulu pun sama, fakulti-fakulti sains mempunyai masalah nak dapatkan tempatnya diisi, ya. Kalau semua graduan, bukan graduan hari ini, pelajar-pelajar lulusan STPM diambil pun, termasuk yang tak lulus pun diambil pun, tak boleh penuh lagi, ya. Jadi dengan sebab itu kita lihat bahawa ini bukan soal kuota, memang tempat yang ada itu tak boleh diisi kerana satu, kerana calonnya mungkin tak ada, ya, yang boleh memenuhi kelayakan. Satu lagi yang sekarang ni lah, iaitu yang memilih untuk tak mau belajar, ya. Dan ini satu perkara yang pada saya kita kena kaji. Maknanya Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi lah, dua-duanya harus melihat perkara ini sebagai satu yang serius dan membuat kajian mencari punca kenapa, ya. Barangkali perkara ini boleh diketahui daripada sekolah lagi, ya. Maknanya apakah mereka ini telah diberi nasihat dan panduan oleh guru-guru kaunseling dengan betul, umpamanya lah, bukan saya nak salahkan guru kaunseling, tapi maksudnya mereka telah mendapat satu gambaran, satu perspektif yang betul mengenai masa depan kerjaya mereka, ya. Itu satu. Nombor dua, mungkin juga mereka terpengaruh dengan pelbagai berita, kabar dan juga cerita-cerita yang disebarluaskan, yang diviralkan dalam media sosial, dalam media-media perdana, bahawa hari ini majikan dah tak mahu degree dah, ya. Majikan tak perlukan lagi ijazah atau diploma. Majikan mungkin ada sekarang ni, sudah pun ada majikan yang tidak langsung mengiklankan syarat layak sebagai memerlukan diploma yang nak lulus STPM tu sebab nak masuk universiti. Orang sanggup ambil periksa berkali-kali, SPM 3-4 kali pun ada STP pun banyak kali, pergi sekolah malam dan sebagainya sebab nak dapat peluang masuk universiti. Sebab masuk universiti itu adalah sesuatu yang boleh menjanjikan masa depan, ya, yang lebih baik. Tapi hari ini kita lihat kegairahan itu macam sudah semakin hari semakin merosot, ya. Dan ini kita kena carilah sebab-sebab musababnya, kan. Dan mungkin salah satunya kerana hari ini yang kita bincangkan tadi, iaitu peluang pekerjaan hari ini bukan hanya berada kepada mereka yang ada ijazah saja. Jadi kalau tak ada ijazah pun boleh ada pekerjaan, malah kita boleh mencipta pekerjaan kita sendiri. Tetapi satu perkara lah yang saya nak sebut awal ni sebelum saya berhenti, iaitu walaupun kita boleh bekerja sendiri, walaupun kita boleh mencipta kerjaya sendiri termasuk menyertai gig economy ini, tapi satu perkara yang kita harus ingat, kita masih memerlukan skill, kemahiran. Kalau tak ada kemahiran, dengan tangan kosong saja lepas sekolah, apakah kita boleh masuk gig ekonomi? Ya, kalau nak jadi e-hailing, ya, nak bawa Grab ke, nak kerja-kerja yang seperti itu, mungkin tak memerlukan banyak kemahiran, hanya sekadar lesen kenderaan saja, kan. Tetapi kalau kita nak betul-betul masuk gig ekonomi dalam erti kata yang sebenarnya, kita masih perlukan kemahiran, masih perlukan skills, ya. Jadi skill ni nak dapat daripada mana? Jadi cuma saya ingin sebutkan bahawa skill ni tak semestinya ada di universiti. Tapi boleh juga dapat dengan cara-cara lain, kursus pendek, institusi-institusi lain, college community dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang kita harus sebutkan juga, bahawa gig ekonomi bukan bermakna you masuk dalam sektor itu dengan tangan kosong. You mesti ada kemahiran juga. Soalnya kemahiran itu nak dapat daripada mana? Ini persoalan. Tetapi trend di mana kegairahan untuk sambung belajar selepas SPM dan mungkin juga STP yang mungkin merosot, ini kita harus kaji betul-betul apa punca dia dan apakah sebenarnya hasrat mereka yang tak nak belajar ni, apa sebenarnya yang ada dalam minda mereka. Ini saya tak boleh bagi jawapan sebab ini kita harus buat satu, saya dilatih dalam bidang akademik macam itulah, kita kena cari jawapannya melalui satu kajian. Saya berhenti setakat dulu. Menarik kerana kita akan memula dengan latar yang begitu serius dan juga angka-angka yang sudah diangkat oleh Prof tadi. Menarik untuk kita lonjakkan soalan seterusnya. Bagi Alif, cuba kita faham. Generasi hari ini lepasan sekolah tak mahu lanjutkan pelajaran. Prof katakan tu tak ada minat, tidak ada kegarahan macam zaman kita dahulu, dan mereka lihat gig ekonomi itu sebagai satu sumber pendapatan yang segera dan mampu memberikan sedikit kesenangan pada umur mereka yang muda itu untuk memiliki macam-macam benda. Jadi cuba kita faham,
dua perkara yang kita bincangkan ini, satu tak minat belajar lepasan SPM ataupun STPM, dan gig ekonomi. Jadi orang muda macam Alif, apa yang Alif faham dan juga mungkin dapat mewakili anak-anak muda di luar sana? Baik, terima kasih Haji. Terima kasih Awani sudi menjemput saya pada malam ini untuk kita membincangkan topik gig ekonomi dan kenapa ramai yang sedang menuju kepada pekerjaan gig ekonomi dan tidak mahu melanjutkan pelajaran. Saya rasa bila saya dengar gig ekonomi ni, biasanya dalam kepala saya ni kita memikirkan tentang pekerjaan-pekerjaan seperti penghantar makanan, rider dan juga membawa Grab. Tapi sebenarnya gig ekonomi ni kalau kita tafsirkan dengan lebih mendalam, kita tengok secara mendalam, gig ekonomi bukan setakat kita hantar makanan, bukan setakat kita bawa kereta, tapi gig ekonomi lebih kepada perkara-perkara seperti kita menjadi graphic designer, kita jadi fotografer freelance. Ini semua juga part of the gig economy. Ialah antara benda yang mungkin kita perlu lihat adalah mengapa ramai yang memilih jalan untuk masuk kepada gig economy dan tidak mahu melanjutkan pembelajaran dan masuk kepada dunia pekerjaan. Saya rasa trend ini kerana kalau kita lihat kepada gaji kita pada tahun 2022, gaji purata di Malaysia adalah 3,000 lebih lah, dalam 3,000, but not more than 3,100. Atas sebab itu, saya rasa ramai merasakan kalau kita kena melanjutkan pelajaran sampai 5-6 tahun dan lepas itu baru kita boleh masuk alam kerjaan, kenapa kita tidak mula sekarang? Dan daripada sekarang pun gaji kita dah boleh 3,500 ke atas. Ya, saya baru baca data tadi, saya dapat lihatlah melalui tinjauan-tinjauan yang telah dilaksanakan. Gaji purata antara 3,000 hingga 5,000 ringgit. Lebih daripada 49% pekerja gig dapat mencapai gaji dalam rangkuman itu 3,000 hingga 5,000 ringgit. Sebab itulah saya rasa antara perkara-perkara yang dipertimbangkan oleh orang-orang muda adalah nombor satu gaji dan nombor dua mengapa kita perlu melanjutkan pelajaran hanya untuk kita mendapatkan gaji yang kita dah boleh dapat pada masa sekarang dalam pekerjaan gig. Saya secara peribadilah, saya memilih untuk belajar, memilih untuk mencari pekerjaan kerana saya lebih gemar pada stability dan pekerjaan yang ada potongan KWSP, ada sok-sok company benefit seperti insurance. Saya lebih minat ke arah itu dan saya juga ingin membina kemahiran-kemahiran yang saya tak boleh dapat melalui pekerjaan gig yang it's not even contract basis, tapi lebih kepada apa yang kita beri kepada pekerjaan itu, itulah gaji yang kita akan dapat. Saya lebih ingin membina skill saya, kemahiran saya, sebab itu saya memilih untuk menyertai alam pekerjaan. Memang ramailah orang muda zaman sekarang ini berbeza-beza pemikiran mereka dan bukan semua yang memikirkan tentang melanjutkan pelajaran, tapi kita perlu tekankan, kita perlu mencari solusi kerana bila kita kekurangan orang yang masuk universiti, orang yang melanjutkan pelajaran, kita akan kekurangan tenaga mahir dalam kita punya labour market. Dan itu akan menyebabkan masalah-masalah kepada negara kita apabila kita sebagai negara ingin menuju kepada sebuah negara maju dan berdaya saing. Ya, mungkin Alif nak tambah sedikit. Seawal umur berapa sebenarnya anak muda yang lepasan SPM ini sudah memikirkan mereka tidak akan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi selepas berakhirnya SPM ataupun mendapat keputusan SPM? Adakah ketika mereka sudah berada dalam sekolah menengah tingkatan 4, tingkatan 3, mereka sudah memikirkan perkara itu ataupun mereka memikirkan perkara itu seusai mereka selesai peperiksaan SPM? Saya tak boleh cakap lah di mana kan, tapi if I were to make an assumption, mungkin ada yang start main TikTok, main Instagram. Betul. Dan daripada situ, ada orang yang minat dengan pengikut mereka dan inginkan mereka menjadi pempengaruh, influencer. Dan dari situ mungkin mereka nampak ada peluang. That's where they can create income for themselves. Tapi lebih daripada itu saya rasa mungkin lepas mereka habis SPM juga, mungkin ada yang dah apply kepada universiti. Kalau kita lihat data tahun lepas, UPU 115,000 yang apply, hanya 90,000 yang melepasi syarat-syarat tersebut. Tapi tawaran tempat hanya 70,000. So ada 20,000 lebih yang tak lepas. So
confirm mereka kena fikir apa yang kita boleh buat. Sebab itulah mungkin some of them akan ambil kursus dalam bidang fotografi, ada yang akan ambil kursus dalam bidang-bidang lain yang mungkin menyebabkan mereka menyertai pekerjaan gig kerana mereka tak dapat masuk ke alam pembelajaran. Mungkin itulah antara masa-masa yang mereka membuat keputusan, okey, saya kena mencari kerja, saya kena membantu keluarga saya pun kena buat a living for myself. Di situlah mereka memutuskan. Okey, kita nak tahu lebih lanjut tentang itu, macam mana memahami isi hati anak-anak muda di peringkat sekolah menengah ini. Bagi Khairul Anwar yang terdedah dengan rakan-rakan muda ini, dengan anak-anak calon SPM dan sebagainya, adakah mereka memang tidak didedahkan tentang masa depan kerjaya ataupun pendidikan mereka selepas SPM? Seperti zaman kita ada guru kerjaya mendedahkan lepas SPM science stream macam ni, sastra macam ni, agama macam ni, tahfiz macam ni. Adakah itu masih berlaku di SPM ataupun memang ada tetapi mereka ignore kerana mereka rasa zaman ini zaman perlukan duit, zaman perlukan ada duit poket, mereka perlukan gadget, mereka perlukan sesuatu yang setanding dengan rakan sebaya. Sebab itu mereka perlu ada income sendiri seawal umur mereka 18 tahun, 17 tahun. Cik Khairul Anwar, cuba kita faham psyche anak-anak muda sekarang ini. Saya kena faham itu. Alright, terima kasih Dr. Wani menjemput saya hari ini. So, alhamdulillah saya berkesempatan bergema dengan pelajar sekolah. Agak lama juga sejak 2007 berprogram di sekolah. Jadi boleh tengoklah perubahan sebenarnya apa yang disampaikan oleh pelajar sendiri daripada mula-mula pelajar tentang harapan inspirasi mereka dan apa yang mereka harapkan daripada dunia kerjaya mereka. Saya bersetuju dengan Datuk Seri Muhammad Mustafa tadi yang mengatakan ada ini ada perception yang negatif terhadap peluang yang diberikan setelah melanjutkan pelajaran di universiti, di kolej, dalam apa jua bidang pun. Keboleh pasaran karir universiti, kadang-kadang pelajar mungkin belajar penat-penat tapi tak dapat ganjaran yang sewajarnya immediately, dan dahlah kena belajar lama, kemudian menangguh hutang PTPTN dan sebagainya kan, dan dapat gaji yang minima dan sebagainya. Kalau saya akan pergi ke sekolah-sekolah, kalau dulu kita pergi ke sekolah, kita tengok pelajar-pelajar sekolah, bila kita tanya tentang cita-cita, aspirasi, apa nak jadi bila dah besar nanti kan. Jadi kebanyakan kalau 15 tahun dulu mengatakan nak jadi guru, itu influencer terbesar kan, guru-guru yang mereka hadapi setiap hari, nak jadi engineer, nak jadi arkitek dan sebagainya. Tapi kini kalau kita pergi ke sekolah, jawapan mereka yang pertama ataupun top 3 lah, jawapan dia influencer, content creator, online gamer ataupun streamer, nak jadi bagaimana tu, dan jadi YouTuber dan sebagainya. Dan ini adalah jawapan yang diberikan terutamanya dari pelajar-pelajar sekolah rendah. Lagi muda dia, lagilah dia terpengaruh dengan media sosial. Sebab itu apa yang dikonsum di YouTube, di TikTok dan sebagainya kan. Jadi dia tengok, TikToker ni dapat beli kereta besar, YouTuber ni dapat melancong sekian-sekian, dapat barang free, influencer ni dapat gadget dan sebagainya kan. Kadang-kadang mungkin ialah ada yang betul, ada yang mungkin lakonan semata-mata, tapi itulah perkara-perkara yang mereka konsum setiap hari, jadi terpengaruh dari situ. Menjawab soalan tadi, adakah kaunselor ada di sekolah? Ada, kaunselor still ada. Kita ada guru pembimbing kerjaya, kita malah ada MDEC ada buat digital counselor, mendedahkan pelajar kepada dunia digital pun di sekolah-sekolah terpilih dan sebagainya. Tetapi pengaruh rakan sebaya, pengaruh media sosial ni lebih tinggi sebab ini apa yang mereka konsum. Dan yang menariknya bagi industri ekonomi, bagi pelajar-pelajar yang muda-muda ni, sebab mereka satu, of course ada flexibility benda tu, tapi perkara utama yang menyebabkan mereka pergi ke arah itu terusnya ialah kerana dia tiada entry barrier yang tinggi untuk join industri. Of course ada gig ekonomi yang disampaikan oleh Alif tadi yang kata graphic designer dan sebagainya, tapi kalau gig ekonomi yang macam e-hailing, p-hailing dan sebagainya, mereka boleh join dengan agak mudah tanpa skill tertentu. Umur 18 dah boleh start. Kalau pergi ke website Foodpanda, saya sempat buka sebelum tadi, website Foodpanda, website Grab dan sebagainya, terus bagi tahu generate RM750 per week, generate RM800 per week dan sebagainya. Jadi of course dia menarik anak-anak muda untuk join di situ. Tak perlu resume, tak perlu bersiap untuk interview dan tak perlu kelayakan yang tinggi, dan boleh mula terus dengan cepat. So, inilah
apa yang disampaikan oleh pelajar. Of course, dunia sebenar tidak indah sebegitu rupa. Dalam mana-mana sektor pun dia macam piramid lah. Kalau kita skill kita sama spesifik orang lain dan boleh di-replace dengan mudah, of course kita tak dibayar dengan tinggi. Sama juga dengan YouTuber, influencer dan benda-benda lain. Dia macam piramid juga. Ada of course yang generate outlier, dapat income yang betul-betul berupa, tapi yang lain tu generate income dengan kadar yang biasa saja ataupun average. So peranan di peringkat sekolah ni bukan saja untuk kaunselor ataupun guru tadi saja, tapi juga semua pihak lah. Maksudnya di sini pihak ibu apa, pihak media, pihak apa tu, kementerian dan sebagainya. Okey, mungkin Datuk Seri nak tambah sedikit. Ini realiti yang kita dengar amat menarik daripada Alif dan juga Khairul Anwar. Adakah realiti ini tidak dicakna sebaik mungkin di peringkat Kementerian Pendidikan? Kalau mungkin Prof tidak terlibat secara langsung, tetapi kita mempunyai sistem struktur pendidikan yang sudah established, agak matang dan sebagainya. Tetapi landaan ekonomi digital dan landaan media sosial ini, nak ataupun tidak, kita tidak boleh menafikan pengaruh-pengaruh rakan sebaya, pengaruh-pengaruh TikTok, media sosial dan sebagainya. Walaupun ada guru pembimbing kerjaya, guru kaunseling seperti mana Khairul Anwar, tetapi ia tidak dapat melangkaui kekuatan rakan sebaya dan juga media sosial. Jadi apa yang perlu kita lakukan, Prof, untuk kita melihat secara serius tentang hal ini? Mereka terdedah dengan isu yang kita bincangkan ini hampir 24 jam, bukan hanya di sekolah saja, di rumah pun mereka masih gunakan telefon mereka, gunakan gadget mereka, dengan rakan-rakan di kedai mamak pun mereka gunakan handphone mereka, tetapi di sekolah ada masa yang begitu terhad. Jadi kerana kita bercerita tentang struktur kita, tetapi adakah struktur kita agak dinamik, agak fluid untuk respon dengan situasi ini? Pandangan Prof. Ya, satu perkara yang kita harus lihat dan ingat ialah landscape masyarakat, macam landscape politik apapun dah banyak berubah. Milenial ni kita tahu cara berfikir mereka pun lain sedikit ya. Yang tu nak bincang topik lain lah ya, topik lain. Betul. Satu lagi dialog boleh buat topik milenial saja ya. Tetapi perkara yang kita harus terima dan harus akui ialah pengaruh media sosial ini ya, yang sangat kuat terhadap minda dan cara berfikir, cara menerima pendedahan di kalangan generasi muda. Mereka semua ni ada handphone, mereka semua ni ada IG, dan sebab itu dalam media sosial kita pun tahu ada yang betul, ada banyak juga yang fake, ada yang tak apa tepat ini ya. Dan pempengaruh semua ni, yang influencer semua ni, bukan semuanya tak sekolah ya. Ramai influencer yang ada kelulusan tinggi. Kita tengok tukang masak Khairul Amin, bukan Khairul Anwar lah, Khairul Amin ni. Dia ada degree dalam engineering. Dia ada degree dalam engineering, tapi dia memilih menjadi tukang masak. Ya. Yang sangat berjaya, dia dah jadi seorang usahawan yang sangat berjaya, tapi dia juga influencer ya. Ramai lagi lah kalau saya nak sebutkan ya. Saya pun follow juga mereka ini. Jadi saya tahu ramai influencer ini yang sebenarnya ada background pendidikan yang bagus sebenarnya ya. Tapi mereka memilih jalan itu kerana mereka sudah menjadi selebriti, kerana dipopularkan oleh social media dan sebagainya. Malah kalau nak jadi selebriti, artis, penyanyi apapun sekalipun, you mesti ada bakat ya. Dan bakat itu you mesti asuh dan asah, sehingga bakat itu you kena pergi ke film school, you kena pergi ke ambil vocal training dan sebagainya kalau nak mengambil dari sudut itu ya. Sebab itu saya sebagai seorang pendidik, saya masih percaya bahawa pendidikan ini masih lagi penting. Ya, untuk mempunyai kemahiran dan menguasai kemahiran, you mesti pergi sekolah. You mesti sambung belajar. Sekolah maksudnya termasuklah college, institusi pengajian tinggi dan sebagainya. You masih perlu pergi menambah ilmu, sebab setakat pendidikan di peringkat sekolah ya, sama ada SPM atau STPM, itu hanya memberikan kemahiran asas saja. Kemahiran asas ya. Kalau misalnya mereka nak masuk bidang komunikasi, misalnya nak menjadi seorang penyampai berita ke, nak menjadi seorang selebriti televisyen ke apapun, dia masih perlukan sekurang-kurangnya diploma dalam komunikasi, diploma dalam media dan sebagainya ya. Paling tidak ya. Jadi dengan sebab itu saya masih percaya bahawa pendidikan ni masih lagi relevan dan masih lagi penting. Malah saya lihat statistik yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan,
yang saya dapat lihat ialah sebenarnya yang masuk freelancer ni tak sampai 10% pun. Kalau yang lulus daripada universiti yang menjadi freelancer tak sampai 10%, dalam 8% lebih saja, 8% lebih saja. Dan majoriti dan ramai daripadanya yang memilih untuk bekerja, kalau kita ikut lihat tracer studies yang dibuat oleh universiti-universiti tempatan selepas pelajar bergraduat ramai lebih daripada 65%, 70% ke atas semuanya masih mencari pekerjaan dan yang masuk dalam gig economy ni macam saya katakan tadi 8% begitu saja dan kita tidak harus melihat kecuali gig economy yang menggunakan yang memerlukan kemahiran profesional itu lain misalnya kalau mereka nak jadi graphic designers ke, mereka nak jadi web developer ke, app developer, game developer ke apa, ini semua you mesti belajar ilmu itu ilmu emerging technologies, ilmu baru dalam bidang teknologi termasuk data science dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu saya melihat bahawa pelajar-pelajar sekolah lah terutama sekali yang ramai ni yang memilih tak nak belajar ni, barangkali ini adalah satu fenomena sementara, iaitu mereka dah lepas habis SPM penat nak rehat sekejap kan. Okeylah, mari kita enjoy sekejap kita jadi freelancer, buatlah kerja-kerja yang mana kita tak perlu untuk sambung belajar lagi. Mungkin sementara waktu saja. Saya tidak fikir ada yang memilih untuk menjadi pekerja Grab sampai mati, sampai pencen kan. Tentunya ini sementara saja nak dapat pekerjaan yang lain, nak cari pendapatan. Tetapi apabila mereka sudah dapat membina kerjaya sebagai seorang usahawan ke, sebagai apa saja dalam sektor gig tadi yang disebutkan tadi itu yang baik, gaji dia mesti 4,000 ke atas lah. Kalau 3,000 Kuala Lumpur masih garis kemiskinan lagi, tak cukup Jadi dengan sebab itu saya lihat juga statistik mereka yang bekerja sendiri yang saya dapat lihat ini paling banyak gaji dia 1,500 ke bawah. 1,500 ke bawah. Yang gaji daripada kajian yang dibuat ni daripada 11,000 lebih graduan yang tamat pengajian daripada universiti ni yang ada gaji gaji kita kata 10,000 ke bawah dalam 100 orang aja. Yang ini mungkin dia sambung mak bapak dia punya bisnes ke apa ke kan. Tetapi yang ramainya yang gaji 1,000 ke bawah ada 4,500 daripada 11,000 yang tamat belajar, yang gaji 1,500 ke bawah ada 2,000 lebih. Jadi 4 campur dengan 2, 6,600 daripada 11,000. Almost separuh ialah gaji bawah 1,000. Jadi kita kena lihat juga gajinya berapa kalau memilih jadi freelancer. Jadi adakah gaji ini gaji yang bersifat sustainable Dan akhir sekali kena lihat juga faktor jantina. Gender ini gender. Yang masuk gig ni lelaki ke perempuan banyak. Ini kita mungkin boleh buat tekaan biasanya lelaki. Sebab tu dekat universiti penuh dengan perempuan. Kan? Kebanyakan universiti awam maupun swasta 70% ialah mahasiswi. Tak ada masalahnya perempuan masuk universiti ramai kan. Tak ada masalah. Tapi ke mana yang lelaki ni? Jadi banyak yang masuk gig ni kemungkinan gendernya lelaki-lelaki kan. Dan apakah mereka masuk dalam gig economy ni sesuatu yang mereka pilih secara kekal ataupun ini hanya sementara. Mungkin selepas ini mereka sambung belajar. Kan sekarang ni kita ada flexible education, dia boleh masuk universiti bila masa, boleh sambung diploma bila masa. Sekarang ni dah bekerja pun boleh ada apel, ada apel A, apel C, apel Q kan. Jadi kemudahan ini sentiasa ada untuk mereka meneruskan pengajian. Jadi sebab itu Haji Nazri dan ahli-ahli panel yang lain mereka melihat tak semestinya aku lepas SPM aku kena masuk universiti buat matrik ke, buat foundation ke terus kan. Aku boleh relax dulu nanti sambung belajar dan perkara ini bukan satu perkara baru, mereka malah boleh belajar secara online ODL, masuk Open University, boleh belajar secara part-time sekarang ni lagi besar daripada full-time peluang nak belajar. Jadi itu yang saya kata tadi, senario kita dan juga landscape sudah berubah. Masyarakat dan landscape pendidikan kita sudah berubah sangat terutama selepas COVID ini Jadi dengan sebab itu kita harus hati-hati sikit dalam menanggapi perkara ini supaya tidak kita membuat satu conclusion yang salah bahawa seolah-olah pelajar kita mungkin tak mau belajar lagi dah kan. Tapi yang tak mau belajar tu tetap ada. Cuma adakah ini mewakili satu segmen yang besar Jadi itulah yang saya dapat katakan untuk peringkat ini bahawa
sebagai seorang pendidik, kalau tanya pendapat saya masih menekankan masih perlu menambah ilmu lepas sekolah, lepas SPM, dan mesti ada kemahiran baru, mesti ada skill baru. Cara nak dapatkan skill baru, terutama dalam bidang TVET yang banyak diperkatakan hari ini, ialah dengan cara menyambung pengajian. Tak kira lah peringkat mana, mungkin boleh ambil short courses, kursus-kursus pendek yang tak payah. Contoh nak jadi barista pun, barista pun kena pergi ke sekolah barista, kena belajar kawan-kawan nak cara nak buat kopi, nak buat apa nama macchiato, nak buat caramel latte apa semua ni kena belajar. Kurang-kurangnya 2 minggu punya kursus, 8,000 dia charge. Nak jadi barista. Betul. Main tu. Jadi main. Maknanya nak buat kek ke macam Karo Aming pun sangat dia belajar juga. Saya tak fikir dia terus boleh masak sambal nyek-nyek dia tu dengan tak ada ilmu kan. Dia mesti belajar juga. Jadi itulah yang saya dapat katakan. Okey, Alif, mungkin Alif boleh bagi sedikit pencerahan lagi. Adakah mereka hanya melihat gig ekonomi seperti mana yang kita faham ketika ini, iaitu penghantar makanan, menggunakan perkhidmatan e-hailing dan juga mereka terpengaruh dengan pendapatan yang mungkin mewah walaupun dalam masa sehari, sedangkan mereka tidak fikir ia tidak akan menjamin karier masa depan mereka, ataupun bagaimana sebenarnya mereka memikirkan dari aspek itu, kerana kita tahu juga mismatch dalam hal kerjaya itu menjadi isu juga di negara kita pada ketika ini, kerana peluang kerja semakin terhad dan juga lanskap ekonomi kita sudah berubah, tetapi cara kita melihat kerjaya itu masih dari aspek yang lama. Mungkin Alif nak bagi senario mungkin di peringkat Malaysia dan juga peringkat global. Saya rasa kalau kat Malaysia lah Haji, kalau kita lihat lah kan, ramai yang masuk pekerjaan gig ni lepasan universiti, dia sama ada lepasan universiti ataupun mereka dah tak mau kerja kat office. I think those two you can categorize letak dalam satu kategori. Saya tak rasa ada pekerja gig yang merasakan bahawa mereka akan bekerja dalam pekerjaan ni sampai bila-bila. They will retire in this because that mean lah. Saya tak ada yang fikir macam tu. Kawan saya dulu dia kerja sebagai food delivery rider masa COVID sebab tak ada pekerjaan masa tu, dan menjadi rider untuk tempoh 3 tahun. Lepas itu dia membuat keputusan untuk join PTD dan lepas masuk PTD sebab mereka semua menunggu peluang yang terbaik yang terada di depan. Sebab itu saya menyambut baiklah baru-baru ini dalam belanjawan 2023 PM kita umum bahawa 1 bilion akan dibelanjakan terhadap pekerja-pekerja gig. Selama 3 bulan mereka akan diberikan RM300 untuk upskill dan meningkatkan kemahiran mereka untuk mereka melihat kepada pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih stable in nature. Saya rasa itu antara benda yang berlaku di Malaysia sekarang ini. Tapi di peringkat global kalau kita lihatlah kan, baru-baru ini Bali viral. Viral sebab apa? Sebab ramai orang putih masuk ke Bali sebab dapat visa 5 tahun, tak perlu bayar cukai untuk menjadi digital nomad. Digital nomad ni sebenarnya adalah satu lagi pekerjaan gig di mana mereka buat pekerjaan-pekerjaan atas talian seperti graphic design, adalah perkara-perkara lain yang terjatuh dalam digital nomad ni. Mereka boleh menjana pendapatan sehingga $2,000 sebulan, yang kalau kita fikirkan duduk di Bali itu sangat lumayan lah. Di peringkat global, lagi-lagi kalau kita lihat di Instagram sekarang ini, ramai yang minta join sebagai dropshipping agent ataupun buat online business memakai semua tool-tool AI yang ada. Saya rasa ini pun satu lagi pekerjaan gig sebab kita kena belajar memakai ChatGPT, kita kena belajar macam mana nak pakai Canva betul-betul, dan adalah beberapa AI tools yang lain di mana memakai AI tools ni semua, they can create their own business. Ada yang buat business seperti proofreading, so ada sistem dia untuk proofread. Ada yang buat business jual barang atas talian tapi drop ke website diorang, dan daripada website tu dia akan dapat untung commission daripada situ. So di peringkat global saya lihat benda-benda itulah yang sedang berlaku. Tapi kalau kita lihatlah di peringkat global, if we've been all over the world, pekerja-pekerja yang
bekerja dalam yang bawa Uber, bawa Lyft ataupun jadi rider delivery untuk DoorDash ataupun Uber Eats, kebanyakan mereka adalah pelajar di universiti ataupun mereka yang baru habis graduate ataupun mereka yang tidak ada kemahiran tapi mencari sumber pendapatan. They will not stay in that for long. It's only a way for them to look for additional income. Sama seperti kita di Malaysia. Apabila ada orang yang buat pekerjaan gig tapi juga bekerja pekerjaan dalam dunia korporat. Pekerjaan gig ni sebenarnya yang masuk adalah untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Tambahan, ya. Pendapatan tambahan. Ya. Saya rasa kita nampak di sini trend dia. Apa trend dia? Kita kena selesaikan masalah gaji yang nombor satu tidak setimpal dengan kita punya productivity. Ya. Nombor dua, gaji yang tidak lumayan kepada graduan-graduan muda. Pergi baliklah kepada poin yang kita cakap tadi. Ya, gaji Ramai yang memilih untuk masuk gig. Macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah seperti ini? Okey, Alif, sebelum Alif teruskan itu. Tapi kita cerita petang ini, pada malam ini, kita saya rasa lepasan universiti, mereka yang ada kelulusan, mereka mencari kejayaan yang lebih stabil, itu tak ada masalah untuk menceburi bidang gig. Tetapi yang kita cerita fokus adalah lepasan SPM. Yang kita risaukan adalah SPM. Mereka tidak ada pengalaman, mereka tidak ada kelulusan, mereka hanya memikirkan untuk dapat pendapatan saja. Adakah kita sudah cukup ada penyelesaian untuk hal ini? Belum lagi. Memang tak cukup kita mencari cara penyelesaian tu. Memang we need something lebih konkret in nature. Sekarang ini kalau kita minta diorang upskill selepas dah bekerja dalam bidang itu, saya rasa tak cukup. Kita kena memberi pengajaran kepada mereka ataupun lebih kepada knowledge sharing. Kenapa kita kena cari pekerjaan yang lebih stabil? Saya dulu saya tak pernah masuk dunia korporat. So saya tak tahu tangga-tangga itu apa. You kena jadi associate, lepas tu senior, lepas tu baru assistant manager, lepas tu baru dapat naik peringkat gaji. So saya rasa benda-benda itu penting untuk kita faham. Sebab bila kita tak tahu how much we can earn dan berapa kita boleh dapat di penghujung kerjaya kita, saya rasa ramai memilih jalan yang mudah, instant gratification. Instant gratification adalah di mana kita boleh dapat gaji yang paling tinggi sekali. Saya rasa benda tu yang kita kena tekankan. Kita kena explain this is how the corporate world works dan kenapa kita perlu melalui proses ini. Kenapa kemahiran itu penting dan kita kena tekankanlah benda-benda ini bukan di peringkat sekolah dan juga selepas mereka graduate, sebelum mereka graduate kita dah cerita kepada mereka tentang benda-benda ni semua. Okey, bagi Khairul Azman, adakah kita tidak cukup mempromosikan bidang-bidang yang diminati oleh anak-anak muda ini, khususnya gender lelaki ini? Prof kata di universiti awam swasta majoritinya 70% wanita siswi, tetapi yang lelaki-lelaki yang handsome yang gagah-gagah ni ke mana sebenarnya? Tak nak pergi TVET pun tak ramai juga masuk TVET, sekolah vocational, college vocational, sekolah teknikal dan sebagainya. Jadi mereka tak tahu ke ataupun macam mana? Pendedahan itu tak cukup ke? Sedangkan kita tahu cabaran hari ini bagi pekerja berkemahiran adalah begitu lumayan. Kalau benar-benar mereka ada grade yang bagus, skill kemahiran peringkat lebih tinggi, bukan hanya yang asas kemahiran 3, kemahiran 1 ataupun kemahiran yang lebih tinggi sebagai electrician, sebagai mekanik, sebagai plumber dan sebagainya, sebagai chef ataupun sebagai barista seperti Prof katakan tadi. Adakah ini tidak cukup kita promosikan sedangkan kerajaan berbelanja berbilion ringgit dengan pelbagai kementerian dan agensi terlibat dalam TVET ni, ataupun dia minat tang mana yang kita tak faham ni sebenarnya yang gender lelaki ni, Khairul Azman? Okey. Sebenarnya pendahan tu dah mula dibuat dan saya rasa kerajaan pun mula sedar tentang kepentingan TVET macam yang Adina mention kan. Macam tertubuhnya Suruhanjaya TVET baru-baru ni kan, untuk tekankan kepentingan TVET kerana untuk pelajar sekolah, of course yang pandai-pandai ni tak ada masalah. Pandai-pandai ni belajar overseas, dia masuk EPU apa semua. Yang kurang mendapat keputusan yang baik ini, kesedaran tu sebelum ni mungkin kurang, bahawa mereka ingat kalau nak sambung belajar mesti yang betul-betul academic oriented, sedangkan tak semesti akademik yang susah, tak semestinya academic oriented boleh masuk ke bahagian teknikal dan skill. Tadi nak upskill skill kan. Contohlah kalau kita ambil
kepakaran tertentu macam welding misalnya kan. Kalau kita jadi engineer, dapat degree engineer, tak semestinya kita pandai welding pun. Sedangkan kalau kita TVET, kita boleh belajar welding. Sampai sekarang ni dah ada level skill dia, sampai 6 level. Kita boleh dapat masters in welding kan. Dan malah kalau kita ada skill welding, walaupun kita tak ada tak jadi engineer dan sebagainya, kita mungkin dapat bayaran gaji yang lebih tinggi sebab dengan skill rare yang kita ada tu. Jadi yang penting sebenarnya bukannya pendedahan bahawa kena kerja tetap, jangan kerja gig ekonomi. Tapi pendedahan yang sepatutnya yang kita berikan kepada pelajar ialah bagi pendapat saya, apa-apa kerja kita buat pun tak kisah sama ada gig ekonomi ataupun pekerjaan tetap, yang penting kerjaya itu ada career progression. Ada career progression. Yang penting. Maksudnya di situ, kalau kita kerja gig ekonomi ni macam-macam tadi kita mention kan, kalau kita jadi e-hailing, kita Grab driver, mungkin kurang career progression dia. Macam Ali mention tadi, ramai kerja sementara sahaja kan. Kalau tengok ada satu fakta saya ada baca yang menyokong kenyataan Alif tu, bagi Persatuan Penghantar e-hailing Malaysia, ada baru mengatakan lepas pandemik sebenarnya ada penurunan 10% dari bilangan order penghantaran, dan ada 25% daripada rider keluar daripada gig ekonomi, dan sebahagian mereka kembali pada pekerjaan asal mereka lepas COVID. Jadi menunjukkan kalaulah jadi e-hailing punya pekerjaan ni sangat baik, kenapa nak kembali pada pekerjaan asal mereka kan? Tapi gig ekonomi ni tetap satu industri yang besar, tapi sama ada gig ekonomi atau pekerjaan tetap, dua-dua yang penting ada career progression. Itu yang kita kena dedahkan kepada pelajar. Contohlah, kalau pekerjaan tetap pula, ada pekerjaan tetap yang mungkin kurang career progression. Saya minta maaf, masa pendek, saya terpaksa pukul rata. Tapi katalah kita kerja macam jadi Pak Gad ke. Kita jadi Pak Gad, lama-lama nak jadi apa? Mungkin progression dia kurang. Atau kita jaga tol. Kita jaga tol kan, tol highway, jaga tol lama-lama bukan boleh buka tol pun. Tapi kalau kita jadi macam contohnya di workshop, kita kerja salon, bagi wanita, lelaki jadi workshop, lama-lama mungkin kita buka salon sendiri, lama-lama mungkin kita buka workshop sendiri dan sebagainya. So ini pekerjaan-pekerjaan yang itulah menunjukkan yang mana kita boleh upskill diri kita walaupun kita bermula daripada bawah, sama ada pekerjaan tetap ataupun gig ekonomi sekalipun. So pendedahan inilah kita perlu berikan supaya pelajar-pelajar sedarlah bahawa apa-apa bidang ataupun sektor mereka ceburi, ilmu tu yang penting, sama ilmu secara formal di universiti ataupun ilmu secara skill lah, secara TVET yang mereka boleh dapat sama ada formally ataupun informally. Pada pandangan Khairul, adakah sudah sampai masanya kita tetapkan satu polisi, tiada yang tercicir, tiada yang terpinggir, tiada yang tertinggal, khususnya dalam lepasan SPM, supaya mereka ada career progression, tetapi sekurang-kurangnya mereka dapat ada kemahiran dalam bidang tertentu, kemahiran misalnya di peringkat CJ, di peringkat diploma ataupun di peringkat ijazah. Adakah sudah sampai masa kita ada satu rules supaya lepasan SPM mereka tidak boleh terus masuk bidang kerjaya, tetapi sekurang-kurangnya mereka dapat menempatkan diri di institusi penyedia vocational ataupun technical, ataupun mereka yang minat akademik lah. Pandangan Khairul. Bagi saya rasa kurang sesuai lah kalau kita pukul rata bahawa semua orang perlu masuk universiti untuk berjaya, sebab ada outliers yang nanti kita akan curb dia punya potential. Sebab ada yang daripada peringkat industri drop out dan jadi berjaya, ada yang umur 18 dia dah define dia punya path dia dah tahu exactly apa dia nak buat, dia ceburi keusahawanan ataupun dia masuk industri tertentu untuk belajar beberapa tahun, kemudian terus jump into satu benda yang mereka boleh dapat income lebih tinggi, sama ada bekerja sendiri ataupun bekerja untuk orang, dan sebenarnya bekerja sebagai Grab driver, Foodpanda rider dan sebagainya bukanlah kerja yang tidak bermaruah, dapat rezeki yang halal dan sebagainya. Dan kalau digunakan dengan bijak, contohnya sementara tunggu peluang yang lain, gunakan peluang tu sebagai macam latihan industri, belajar untuk pengurusan masa, belajar berkomunikasi, jumpa orang dan sebagainya. Jadi peluang tu sebenarnya boleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk dapatkan peluang-peluang yang lain. So sebenarnya bagi saya lah kurang bijak kalau kita tentukan bahawa semua mesti masuk universiti dulu, kuliah dulu baru boleh bekerja. Dan yang penting sebenarnya dengan generasi milenial kan, macam Datuk Seri mention tadi, generasi milenial ni berbeza
kita kena sediakan peluang yang menepati apa yang mereka mahukan lah. Bagi contoh yang terdekat, syarikat kami Pandai Education ni ada ratusan kaki tangan. Kami untuk address kan ataupun untuk attract di millennial ni, kami buat polisi yang 100% remote. Maknanya pekerja kami tak perlu datang ke office langsung. Langsung tak perlu datang ke office. Jadi kita hire orang daripada luar. Kita ada graphic designer yang terlalu hebat di Sungai Petani misalnya. Cuma dia ada di sana sebab nak jaga mak ayah dia. Ataupun kita ada pekerja daripada Labuan, dari Sabah Sarawak, daripada seluruh Malaysia dan luar negara juga. Kan? So inilah perkara yang kita kena buat, terpaksa buat untuk attract millennial. Malah di Pandai pun kita ada intern yang lepas SPM. Yang tengah tunggu SPM, buat internship sekejap berapa bulan di Pandai. So saya rasa syarikat swasta pun boleh mainkan peranan, walaupun tak diwajibkan oleh kerajaan lagi, tapi boleh main peranan untuk attract talent-talent yang hebat-hebat ni. Masa mereka muda lagi, dengan harapan mereka contribute selepas itu. Mungkin Datuk Seri Prof Mustafa, kalau kita boleh angkat ini sebagai satu agenda nasional, sudah sampai masanya lepasan SPM ini kita bagi tumpuan khusus, sekurang-kurangnya kita pendekkan kursus-kursus di peringkat college community, college vocational. Kalau ada peringkat ijazah tu mungkin kalau dahulunya 4 tahun, 3 tahun, mungkin ada ruang-ruang jurusan tertentu kita boleh pendekkan lagi kerana mereka ni tak mahu belajar lama-lama. Tetapi mereka mahukan kelulusan itu, mereka mahukan progression dalam karier. Tetapi kalau mereka keluar SPM dan tidak ada melanjutkan apa-apa juga jurusan dari peringkat diploma, sijil ataupun ijazah, jadi kita boleh bayangkan bila mereka dah berkarier ataupun mereka dah berkeluarga, di mana social protection yang mana Alif katakan tadi, tak ada perkesa situ, tidak ada EPF kat situ. Jadi adakah wajar kita lebih dinamik dalam hal ini? Prof. Ya, saya sangat setuju apa yang disebutkan oleh saudara Haji Tazli itu, iaitu kita tidak terlalu formal dalam menyediakan ruang pendidikan. Maknanya dia tak semesti dia masuk formal stream ya. Mesti daftar sebagai mahasiswa ya, kena pakai tie, kena pergi kuliah ya, sebagainya. Yang ini mungkin tak semua macam tu. Dulu-dulu orang suka ya. Tapi kita boleh ubah dan sudah pun ada perubahan itu. Sekarang ni di universiti, termasuk di universiti saya lah di Perdana, kita telah pun ubah sistem pengajian kita untuk memperbanyakkan part time ya, separuh masa. Mana boleh belajar hujung minggu saja ataupun boleh belajar lepas pukul 5. Boleh belajar. Dan cara kita buat, contoh saya bagi contoh lah MBA umpamanya ya. MBA sekarang ni kita buat secara modular. Maknanya you boleh daftar bila masa, 1 bulan, setiap bulan boleh daftar, 1 bulan setengah you habis satu modul. Satu modul itu ialah bersamaan dengan satu kursus yang nilainya 3 kredit. Jadi lepas tu habis, rehat sekejap dalam 2-3 minggu, sambung lagi modul yang kedua. Jadi dia tak ada you kena datang kuliah pagi-pagi kelas pukul 8 apa semua, tak ada. Kelas pukul 8 tak ada, tak main dah sekarang. Jadi kita dulu kan kelas pukul 8 lagi salah kan. Sekarang tak ada dah. Sekarang ni diorang boleh pilih waktu yang mereka nak belajar dan mereka juga boleh pilih apa kursus yang mereka nak belajar. Kalau rasa penat, sibuk, nak kahwin ke ataupun nak ada dapat job bagus ke, berhenti sekejap. Kan? Sambung balik bulan depan satu lagi, modul lagi satu. Jadi ini flexible education sudah pun bermula ya. Dia gunakan modular basis dan menggunakan mode yang delivery yang bersifat hybrid. Malah kita dah banyak MBA sekarang dah full online dah, tak ada masalah. Tak payah langsung kau datang ke kelas. Iaitu gig economy ni hanya salah satu alternative option untuk mencari kerja. Tapi dia bukan solution, dia bukan alternatif. Bukan alternatif, dia option saja. Dia bukan alternatif kalau tak payah sambung belajar kan. Maknanya you boleh buat dua-dua. You masuk gig economy, tapi contohlah kalau you nak jadi app developers ke ataupun nak jadi game developer ke. Ada short courses yang you boleh ambil, macam-macam kursus yang ditawarkan dalam pasaran hari ini ya, yang mana hanya mengambil masa 10 hari 2 minggu aja kan. Jadi dengan ambil sijil itu, cuma seperti sijil yang dikeluarkan oleh banyaklah badan-badan agensi, saya tak mahu sebut ya, tapi dia hanya 10 hari 2 minggu dan you dapat certification, professional certification you boleh dapat dikeluarkan oleh institusi yang berwibawa yang dikenali di seluruh dunia ya. Seperti yang ada dibuat oleh Microsoft ada buat, NIIT India ada buat, macam-macam lah ya. Dan mereka boleh dapat sertifikat itu dan dengan sertifikat itu dia tak perlu degree pun atau diploma, dia boleh pergi minta kerja.
ya, untuk menjadi misalnya seorang yang ada kemahiran dalam data, big data analytic umpamanya. Dia boleh sertifikat cukup ya, ataupun dia ada kemahiran dalam business intelligence, ataupun dia ada basic kemahiran. Tapi kalau untuk AI dan sebagainya itu dia tak boleh, dia kena ada basic knowledge baru boleh ambil khusus dalam bidang AI. Kalau kosong dia tak boleh. Tapi ada banyak lagi, misalnya Photoshop dan sebagainya, dia boleh ambil lepas SPM, tak ada prasyarat. Jadi sebab itu pandangan saya mudah saja, tak semestinya semua pergi universiti kan. Ya, betul. Jadi pergi universiti itu salah satu optionnya. Gig economy pun salah satu untuk mencari nafkah, mencari gaji. Mungkin setengah tu dia tak mampu nak sambung belajar sebab tak ada duit kan. Dia kena kerja dulu, kumpul duit dulu, sambil itu dia belajar part time. Banyak cara lah ya. Jadi sebab itu saya punya pandangan, kita kena minda pelajar-pelajar kita ini, kita kena luaskan. Macam panel 3 orang ni tak masalah, semua faham kan? Haji Nazri pun faham. Tapi pelajar-pelajar di sekolah ni, dia mungkin dia tak begitu jelas. Tambah-tambah bila dia terpengaruh. Cuma saya nak tanya soalan, berapa orang yang influencer yang ada dalam dunia ni ataupun kat Malaysia ni yang betul-betul berjaya? Tak ramai. Yang betul-betul berjaya sikit saja. Ramai yang hanya masuk untuk cari glamour sementara lah, popular, kejap orang kenal, lepas tu hilang lah kan. Tapi yang betul-betul berjaya sebagai influencer, boleh buat income, boleh buat satu pendapatan yang tetap, pekerjaan tetap, tak ramai. Majoriti orang bekerja, ada gaji ataupun dia jadi entrepreneur, usahawan ya. Sebab itu kita masih perlukan, dan hari ini saya nak sebutkan, ini saya kena sebut dan kena sebut dengan kuat, iaitu TVET hari ini keperluan negara dan keperluan dalam sektor pekerjaan hari ini. Dunia pekerjaan dah bertukar kan. Jadi sebab itu kita lihat, kita ada Suruhanjaya TVET, berapa kementerian, 5-6 kementerian terlibat untuk menjayakan TVET ya. Hari-hari kajian bercakap pasal TVET, beratus juta peruntukan disediakan. Jadi sebab itu pelajar ataupun masyarakat generasi muda kita harus faham sikit TVET ni binatang apa. TVET ni benda yang sebenarnya boleh bantu mereka untuk membina kemahiran yang lebih baik dan mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Jadi ada peluang gaji lebih baik, lebih menarik dan lebih stabil lah ya. Jadi untuk long term, they should go into this area. Terutamanya skill lah, kemahiran lah ya. Jadi sebab itu tak ada salahnya dia masuk gig economy, tak ada salahnya kalau dia memilih tak mau sambung belajar, tapi bukan selama-lamanya. Dia perlu untuk ambil juga kursus-kursus pendek, tambah kemahiran, dan kalau boleh ada sertifikat pun tak apa dah ya. Kalau tak boleh pergi diploma, sertifikat pun okey dah, beberapa sertifikat dalam bidang-bidang tertentu yang terutama dalam emerging technologies ya. Saya sebut emerging technology, sangat banyak bidang-bidang yang kita masih perlukan, dan kita tahu pelabur asing bila datang, perkara pertama dia akan tanya, you ada berapa orang engineer, you ada berapa orang dalam data science, you ada berapa orang, cukup tak cukup. Kalau kita ada tenaga itu, dia tak payah nak sibuk nak bawa orang dari luar, dan kita pun tak nak orang luar masuk ya. Dan kebanyakan tenaga kerja asing masuk dalam sektor-sektor yang sebenarnya yang bersifat 3D ya. 3D ni ya, dangerous, difficult, dengan apa tu lagi, dirty. Jadi banyak ke situ, dan generasi milenial kita tak mau dan takkan pergi pun ke situ ya, tak ramai lah ya. Walaupun ada income yang baik di situ. Jadi rumusan yang saya nak bagi sedikit dalam masa yang ada ini ialah gig economy it's not wrong. Ya, it's not tak okey, bukan dia tak okey, tak boleh. Tetapi that should not be the end. Ya, itu sebagai salah satu option yang ada untuk mereka cari pendapatan, tetapi mereka masih perlu untuk menambah kemahiran, reskill, upskill ya. Dan juga perlu untuk mendapat acquire new skills, reskill, upskill, new skills ya, yang sesuai dengan keperluan zaman ini, supaya mereka ada kehidupan yang lebih stabil ya. Dan dengan itu mereka boleh menjana pendapatan sendiri, dan akhirnya kalau dia memilih untuk menjadi seorang usahawan, entrepreneur, jadilah technopreneur pada hari ini, sebab ini yang banyak yang diperlukan. Jadi saya ingat itu yang saya dapat nyatakanlah dalam waktu terbatas. Okey, sekali Alif, apa yang Alif boleh rasakan bergerak ke harapan ini perkara yang boleh kita lakukan dengan segera, dan juga low hanging fruits untuk kita selesaikan isu ini? Low hanging fruits sebenarnya minggu ni adalah National Training Day. Ya betul. National. So saya mengajak menjalankan kempen ini. Semua yang di luar cuba
scroll di website. Dia ada banyak courses yang kita boleh ambil yang ada kemungkinan besar boleh membantu kita. Kita lihat online pun Coursera, Google Courses, ada banyak courses yang kita boleh ambil dan kita boleh mendapat pekerjaan yang akan membantu kita. Selain daripada itu juga saya rasa kena ada penekanan, kena ada kempen di mana kita kena yakinkan kepada orang-orang muda kita bahawa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang ada productivity, not just for the nation but also untuk diri sendiri. Maksudnya bila kita rasa diri kita berkembang sebagai seorang pekerja, diri kita berkembang sebagai seorang insan, saya rasa benda tu kita kena tekankan. Dan perkara itu boleh kita laksanakan melalui penekanan lah. Kita kena pastikan bahawa nombor satu, bukan semua orang akan pergi universiti. Betul. The alternative nombor satu is TVET. Tapi the other alternative also is to ensure ada orang-orang yang nak buat pekerjaan yang penting but not seen to be important. For example, kita ada pekerjaan data entry di library, kita ada pekerjaan data entry di kementerian-kementerian. Benda-benda ni semua juga perlu kita tekankan. So kepada saya, nombor satu, National Training Week, please join, masuklah kepada course-course yang ada. Nombor dua, kerajaan please tekankan kepentingan TVET but juga kepentingan yang ingin masuk universiti, tolong cuba apply for university. Okey, terima kasih. Terima kasih Prof Emeritus Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Naib Chancellor dan Ketua Eksekutif Perdana Universiti dan mantan Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, dan juga Khairul Anwar Muhammad Zaki, pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Pandai Education Sdn Bhd, dan juga rakan saya Muhammad Alif Zainal Arif dalam hal berkaitan dengan isu jurusan pelajar tidak minat ke peringkat tertinggi selepas SPM. Jadi itu saja dalam dialog 3 penjuru. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.